Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya hendak menyambung lagi bahagian kedua berkenaan dengan solat, iaitu dengan tajuk bagaimana cara untuk ingat kepada Allah di dalam solat. Tuan-tuan dan puan-puan serta kaum muslimin dan muslimat sekalian, saya ini bukan ustaz atau orang yang telah keluar dari Universiti Azhar. Saya adalah orang biasa saja. Tetapi untuk menyampaikan ilmu itu tidak kira ustaz atau orang biasa. Janji ilmu itu boleh memberi manfaat dan kebaikan kepada semua orang. Tidak salah kan? Ilmu yang saya sampaikan biasa-biasa saja. Ruh dan jasad adalah sama dari segi rupa luaran dan dalaman. Tapi jasad sifat mati. Dengan adanya roh, jasad itu hidup. Jasad sifat bodoh. Dengan adanya roh, jasad itu cerdik. Jasad sifat lemah. Dengan adanya roh, jasad itu kuat. Jasad sifat tidak berkemahuan. Adanya roh, jasad itu berkehendak. Jasad sifat pegak. Dengan adanya roh, jasad itu mendengar. Jasad sifat buta. Dengan adanya roh, jasad itu boleh melihat. Jasad itu bisu. Dengan adanya roh, jasad itu boleh berkata-kata. Sebenar-benar diri kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah roh, bukan jasad. Jasad hanya sebagai duplikat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dimuliakan, apabila disebut saja roh, masing-masing beranggapan bahawa
Ini pelajaran hakikat dan ma'rifat. Cuba kita perhatikan, adakah berbeza solat syariat, solat tarikat, solat hakikat, dan solat ma'rifat? Sama saja. Waktu yang sama, bacaan yang sama, perbuatan yang sama. Tapi saya hendak sampaikan, bagaimana roh kita ini ingat dan duduk di dalam masjid yang dikatakan qalbul mu'minin baitullah, supaya anggota badan kita akan bergerak sendirinya mengikut bacaan, fikiran, hati dan roh, dan juga jasad. Barulah kita tidak dikatakan syirik kepada Allah. Tetapi yang herannya, sebelum melaksanakan solat, roh dan jasad rapat dan akrab, buat kerja sama-sama, mandi sama-sama, minum sama-sama, makan sama-sama, memandu sama-sama, dan lain-lain lagi. Semua sama. Tetapi apabila sedang melaksanakan solat, jasad menghadap Allah, tetapi roh, fikiran dan hati pergi ke mana? Jika malam ini ada perlawanan bola sepak di stadium, roh, fikiran dan hati sudah pergi dahulu ke stadium. Misal nak balik kampung, dia sudah balik dulu ke kampung dengan melihat kawasan kampung dan juga makan mi Bandung. Dia sudah sampai dahulu ke restoran. Jadi apa hukum kita melakukan seperti itu? Bukan saja solat kepada Allah, malah beribadat kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, maka dari itu hendaklah roh kita ini dididik dan diasuh atau diletakkan di suatu tempat yang sesuai dengan kehendak solat itu sendiri. Saya akan terangkan apakah kelebihan apabila seseorang itu melakukan solat dengan mengingati Allah daripada awal solat hingga ke salam. Ada kelebihan dan rahsia-rahsianya.
Saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama, dari awal akan ingat Allah hingga salam. Kedua, tidak akan mensyirikkan Allah dalam solat. Tiga, boleh bersahabat dengan roh, boleh berkawan dengan roh. Keempat, boleh bertanya apa yang perlu dilakukan. Kelima, boleh menyelesaikan masalah-masalah. Keenam, dari itu akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini semua bergantung kepada kerajinan dan kesungguhan masing-masing. InsyaAllah satu hari nanti, saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian akan berjaya. Cukuplah di sini penerangan yang sedikit ini supaya memberi manfaat dan pengajaran kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat. InsyaAllah. Cukuplah di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum